lagi adik datang tau. Adik sini elok, adik makan dulu nanti kita main. Ibu! Ibu nampak tak patung adik letak dalam bilik? Mana ada ibu nampak? Cuba cari betul-betul. Cuba deh kakak. Mana tahu kakak ada nampak? Kakak ada nampak patung? Mari sini. Kamu dah buat apa ya dengan patung-patung adik? Kamu rosakkan ya? Mana sikit je pun. Tu pun nak berkira. Ngada. Apa kakak cakap? Berkira? Kakak jangan biadab dengan ibu. Ibu mesti selalu manjakan adik. Apa adik nak, ibu mesti belikan. Kalau kakak minta, mesti ibu tak beli. Kenapa? Kakak kena mengalah dengan adik. Kakak pada hati jugalah ibu. Jangan kacau aku lah. Ibu, tolong kakak. Syasha, kenapa kau buat aku macam ni? Syasha, jangan takut Syasha. Saya dekat sana awak. Syasha, jangan takut Syasha. Mari ikut saya. Saya akan sambungkan awak ni. Jom, kita keluar dari tempat ni. Pegang tangan saya Syasha. Jom. Syasha, kau nak pergi mana tu? Janganlah kacau aku.
pengarah bagi drama Patung ini. Sebagai pengarah, saya telah menetapkan setiap pelakon mempunyai watak-watak yang bersesuaian dengan karakter dan kemampuan pelakon. Saya juga mengetuai dan juga mengendalikan Pelakon supaya pelakon ni dapat melakonkan watak mereka bersesuaian dengan situasi dan babak yang hendak dilakukan mereka bagi menghasilkan lakonan yang mantap. Seterusnya, saya juga menguruskan butiran teknikal seperti penyusunan lampu, masa dan juga soundtrack yang bersesuaian dengan babak yang dilangsungkan. Dan akhir sekali, saya juga membantu pelakon untuk mengeluarkan dan mempamerkan emosi yang bersesuaian dengan situasi dan watak yang perlu dilakukan supaya lakonan tu dapat diterjemahkan dengan sebetulnya dan dapat menarik dan menyelami perasaan penonton yang akan melihat drama tu nanti. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Jangan lupa untuk saksikan drama Pantun. Hafiran dengan anda. That's not who we are. We are not. Hai, saya Nur Syamini binti Ros Azlan dan saya merupakan penulis skrip bagi drama Patung ini. Jadi peranan saya telah pun berbincang dengan pengarah dan juga para pelakon serta AJK yang lain tentang apakah emosi yang perlu untuk mereka tampilkan. Misalnya, kalau bagi pelakon bagi watak patung jahat, pelakon tersebut perlu untuk mengekspresikan watak yang seram, perwatakan yang seram dan dengan ditambah pula dengan tata rias yang wajah yang seram dengan comot-comot tu untuk menghidupkan lagi karakter watak patung jahat. Dan macam watak ibu, yang mana pelakon ibu tu perlu untuk berlakon seperti gaya ibu, macam seorang ibu yang tegas tapi penyayang kepada anak-anak. Jadi itu saya telah berbincang dengan para pelakon demi menjayakan drama Patung ini. Jadi apa yang saya telah lakukan, saya telah pun berbincang dengan pengarah dan juga penulis skrip tentang video yang bagaimanakah yang mereka inginkan, dan saya telah pun meminta kepada para pelakon dan juga AJK untuk menghantar video-video mereka berlakon dan juga video penerangan mereka kepada saya, dirakam berbentuk landscape dan untuk saya sunting. Kemudian saya telah pun berbincang dengan semua ahli tentang bagaimanakah untuk memperlihatkan trailer ini kelihatan lebih seram berbanding sebelumnya. Jadi itu tugas saya sebagai penulis video. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Can't live without me, you wanna, but you can't. Nah. Think it's funny, but honey, can't run the show on your own. I can feel my body shake, there's only so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini binti Gamai Zaman. Saya merupakan AJK Tata Rias. Bagi AJK Penata Rias, saya bertanggungjawab untuk menata rias pelakon-pelakon dalam drama Patung. Dalam drama Patung, terdapat 6 watak, iaitu watak Syasha, Fina, Ibu, watak patung baik dan 2 watak patung jahat. Okey, bagi watak utama iaitu watak Syasha. Syasha adalah remaja dan belasan umur. Jadi, saya gunakan makeup yang jenis fresh look, di mana untuk kita nampakkan lagi keremajaan dia lah. Dengan saya masukkan blusher dengan lipstick yang agak merah jambu. Kemudian bagi watak Fina, saya berikan makeup ala-ala kanak-kanak, di mana blusher saya pudarkan sikit dan pilihan lipstick adalah sedikit pudar untuk menampakkan wajah seorang kanak-kanak. Kemudian bagi watak ibu, saya gunakan beberapa warna yang kusam seperti warna kelabu, warna hitam untuk saya nampakkan garis-garis di bahagian kedutannya. Contohnya di bahagian atas dahi, kemudian di bahagian pipi dan sedikit di bahagian tepi bibir. Bagi watak patung baik, saya gunakan warna-warna ceria seperti warna biru di bahagian mata, warna ungu di bahagian atas kelopak mata dan lipstick yang sedikit terang iaitu merah terang. Kalau bagi watak patung jahat, saya banyak gunakan warna yang garang seperti warna merah, warna hitam untuk saya nampakkan kesan-kesan contengan, di mana ada babak yang menampakkan Syasha menconteng patung tersebut. Kemudian bagi watak lelaki, saya tonjolkan efek yang menakutkan di mana bola mata dia tercabut. Saya menggunakan bola tenis dan masking tape, di mana bola tenis tersebut saya balut dan saya buatkan juntayan seperti saraf
ke dalam mata pelakon dan saya warnakan mengikut warna bola mata untuk nampakkan lebih real. Saya juga menggunakan banyak bahan-bahan untuk menata rias pelakon seperti watercolour, face painting, makeup yang biasa kita jumpa di drugstore seperti blusher, lipstick dan kemudian gum untuk saya nampakkan ada ilustrasi seperti darah seperti itu. Ini adalah watak Shasha di mana akan dilakonkan oleh Nurul Najiha. Ini pula adalah watak Fina yang akan dilakonkan oleh Nur Syamimi. Kemudian ini adalah watak Ibu yang akan dilakonkan oleh Nur Liana. Ini adalah patung baik yang akan dilakonkan oleh Nur Amira. Manakala ini adalah patung jahat yang akan dilakonkan oleh Qurratu Ain. Dan terakhir ini adalah watak jahat yang akan dilakonkan oleh Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabilah binti Hasnizul. Tugas saya dalam persembahan drama teater patung adalah sebagai kru persiapan kostum. Kostum adalah sesuatu benda yang dipakai oleh pelakon ketika membuat persembahan. Kostum terdiri daripada pakaian, aksesoris, kasut, selipar serta apa sahaja yang dipakai oleh pelakon ketika membuat persembahan. Kostum boleh membantu pelakon bagi membina watak perwatakan ketika membuat persembahan. Bagi watak ibu, saya sediakan pakaian yang berwarna lebih lembut bagi menyalahkan sifat keibuan dan sifat penyayang yang terdapat pada seorang ibu. Bagi Shasha dan Fina, saya sediakan pakaian yang berwarna lebih terang serta ceria bagi menyalahkan sifat mereka sebagai kanak-kanak dalam drama ini. Dan bagi watak sampingan patung baik dan juga patung jahat, saya sediakan kostum yang lebih rosak dan juga buruk bagi patung jahat serta kostum yang lebih bersih dan juga dalam keadaan baik bagi patung yang baik. Sekian itu saja tugas saya dalam persembahan drama teater patung ini. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the... Pagi dan salam sejahtera. Saya Tivagara Naliki Kubalan selaku jawatan kuasa prop dan set bagi drama pementasan patung. Saya ditugaskan untuk menyediakan segala prop dan set yang terdapat dalam setiap babar drama tersebut. Saya juga berharap video penjelasan ini dapat memberi gambaran yang jelas tentang suasana yang terdapat dalam setiap babar drama tersebut. Okey, baiklah, saya mulakan dengan babak pertama. Latar tempat babak pertama ialah suasana di pasaraya. Oleh itu saya perlu menyediakan prop-prop yang menunjukkan suasana di pasaraya. Saya perlu menyediakan meja dan anak-anak patung ini supaya menunjukkan kedai-kedai di pasaraya menjual anak patung. Okey, pada babak kedua pula, latar tempatnya adalah suasana di bilik tidur. Oleh itu, saya perlu menyediakan prop-prop yang menunjukkan suasana di bilik tidur. Jadi, saya perlu menyediakan katil, meja belajar dan segala barang yang menunjukkan suasana di bilik tidur. Selain itu, Shasha dalam drama tersebut juga menconteng dan menggunting anak patung yang dibeli oleh Fina. Untuk itu saya perlu menyediakan gunting. Saya perlu menyediakan gunting pensel dan warna krayon. Okey,
Seterusnya saya teruskan dengan babak 3. Babak 3 latar tempatnya adalah di meja makan. Okey, untuk itu saya perlu menyediakan prop-prop yang menunjukkan suasana di meja makan ataupun ruang tamu seperti mana yang ditunjukkan dalam gambar ini, meja makan dan kerusi untuk menjamu selera. Okey, kemudian pada babak keempat pula, latar tempatnya adalah di bilik tidur juga. Untuk itu saya perlu menyediakan prop-prop yang menunjukkan suasana di bilik tidur. Contohnya seperti katil, meja belajar, almari dan sebagainya. Okey, dalam babak tersebut juga Fina akan masuk ke bilik tidurnya untuk bermain dengan anak patung. Untuk itu saya perlu menyediakan anak patung. Contohnya seperti ini. Okey, pada babak kelima pula, latar tempatnya adalah di ruang tamu. Untuk itu saya perlu menyediakan prop-prop yang menunjukkan suasana di ruang tamu. Contohnya seperti sofa, televisyen, bantal, rak membaca buku dan sebagainya. Okey. Selain itu, Fina juga akan berlari ke arah ibu untuk melaporkan perbuatan kakak yang gunting dan menconteng anak patung yang dibeli. Untuk itu saya perlu menyediakan anak patung yang diconteng, digunting dan juga dirosakkan. Contohnya seperti ini. Okey, akhirnya pada babak ke-6 dan babak ke-7, latar tempatnya adalah di bilik Sasha. Untuk itu saya perlu menyediakan prop-prop yang menunjukkan suasana di bilik tidur Sasha. Contohnya seperti sama juga seperti katil, meja belajar, almari dan sebagainya. Okey, itu je lah yang saya dapat sampaikan tentang prop dan set sebagai jawatan kuasa prop dan set bagi pementasan drama patung. Sekian, terima kasih. Selamat pagi semua, saya Shimani anak perempuan Bumi Balan selaku jawatan kuasa latar muzik. Saya ditugaskan untuk menentukan muzik-muzik yang terdapat dalam drama pementasan patung ini mengikut bapa. Okey, mula-mula saya muat turun muzik-muzik itu dalam aplikasi YouTube. Seterusnya saya mengedit muzik-muzik itu melalui aplikasi YT Cutter. Okey, sekarang saya nak terangkan muzik-muzik yang terdapat dalam setiap babak. Baiklah semua, saya mulakan dengan babak 1. Latar muzik yang mainkan dalam babak 1 ialah muzik dance Monkey Dance oleh Toads and I. Okay, ini merupakan muzik dance Monkey Dance. Jadi muzik ini dimainkan semasa Fina dan Sasha menemani emaknya membeli bela di sebuah pasar raya. Dalam babak 2, latar muzik yang dimainkan ialah muzik When We Were Young by Adele. Yang ini merupakan muzik dia. Jadi muzik ini dimainkan semasa Sasha berehat di dalam bilik tidurnya sambil menyanyi lirik lagu ini. Seterusnya dalam babak 3, latar muzik yang dimainkan ialah muzik Yummy Yummy by Justin Bieber. Yang ini merupakan muzik Yummy Yummy. Jadi, muzik ini dimainkan semasa Sasha dan Fina berkumpul di dapur dan
membantu ibu mereka untuk menghidangkan makanan di atas meja makan. Seterusnya, dalam babak 4, muzik yang dimainkan ialah Music Ish by Elizabeth Tan. Yang ini merupakan Music Ish Jadi, muzik ini dimainkan semasa Fina terkejut melihat patung-patungnya yang berada di bilik kakaknya dalam kelihatan teruk diconteng. Dalam babak 6, muzik yang dimainkan ialah Music Lovely by Billie Eilish Kelly. Yang ini merupakan Music Lovely. Jadi, muzik ini dimainkan semasa Sasha menangis sepuasnya di dalam biliknya setelah meluahkan apa yang terbuku di dalam hatinya. Saya juga menggunakan muzik ini sebab tone muzik ini perlahan dan sesuai digunakan untuk situasi yang sedih. Akhirnya, dalam babak 7, muzik yang digunakan ialah Music Closure by Chainsmokers. Yang ini merupakan Music Closure. Jadi, muzik ini dimainkan semasa Sasha dan Fina bermain patung mereka dengan perasaan yang gembira. Hai semua, saya Saranya, anak perempuan Sibem dari kelas D6. Tugasan saya ialah sebagai seorang promosi. Oleh sebab itu, saya hendaklah menghasilkan sebuah poster. Saya sebagai seorang promosi ialah saya hendak menghasilkan sebuah poster. Pada awalnya, saya telah memilih background untuk poster, background yang sesuai, dan saya tengah mengeditkan background tersebut. Menggunakan aplikasi Snap, Darkroom dan Photoshop untuk mengeditkan background poster. Edit background poster, sekarang saya hendak edit gambar-gambar pelakon dalam poster drama kumpulan kami. Nantikan hasil poster tersebut pada masa yang akan datang. Hai, Assalamualaikum. Saya Najah Nisri, memegang watak sebagai Sasha dalam drama Pantun ini. Sasha ni seorang anak perempuan yang berusia 12 tahun dan mempunyai seorang adik yang bernama Fina. Sasha selalu tak puas hati dengan adiknya sebab adiknya selalu mendapat layanan yang istimewa berbandingnya. Apa kau lah selalu dapat? Kau maju sikit dengan ibu mesti kau dapat. Aku selalu kena mengalah dengan kau. Aku pada hati jugalah, Fina. Ingat kau seorang je ke? Mentang-mentang kau kecil lagi, kau boleh buat apa kau nak? Budak, aku lebih tua daripada kau lah. Hormat sikit aku boleh? Sikit-sikit ibu manjakan kau. Sikit-sikit manjakan kau. Kau salah sikit, ibu betulkan. Semua kau betul. Aku ni apa? Dah lah. Semua orang kat rumah ni semua tak sayang kakak. Jadi disebabkan perkara itu berlaku sedikit konflik antara adiknya dan juga ibunya. Untuk ketahui dengan lebih lanjut antara ibu, Fina dan juga Sasha, jangan lupa untuk saksikan drama Pantun berhampiran dengan anda. Next to me, when I'm with you, you bring out the best in me. I made you a twin, but you're the one I see. But shout out to Alicia, that's my baby. Hai, saya Nur Syamini binti Ros Azlan dan saya memegang watak sebagai watak Fina. Watak Fina ini merupakan adik kepada Sasha dan pewatakan Fina ni seorang yang sangat manja dan dia jenis sangat sukakan patung. Kalau dia nampak patung je dia nak beli.
Dia memang semua benda dia nak dan manja. Jadi sebagai pelakon yang memegang watak Fina, saya cuba untuk tampilkan perwatakan kanak-kanak darjah sekolah rendah yang orang kata yang manja, yang agak gedik sikit, yang kebudak-budakan lah, nak batuk, kita batuk semua. Kejap je. Tengok. Ni adik datang tau. Duduk sini memang elok-elok. Saya pun telah berbincang dengan pengarah untuk bertanyakan pendapat beliau bagaimanakah untuk mendapatkan emosi yang baik. Kemudian watak Fina ni sebenarnya dia bukanlah nak kata tak rapat dengan kakaknya, cuma disebabkan satu peristiwa membuatkan dia berasa sangat marah dengan kakaknya Sasha itu. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk saksikan drama Patung. How you look so precious when you smile. Hit it from the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriana binti Muhammad Ara, memegang watak sebagai ibu dalam drama Patung. Okey, dalam drama ni, ibu merupakan seorang ibu tunggal yang telah diceraikan oleh suaminya 2 tahun yang lalu. Dan dia mempunyai 2 orang anak, iaitu Fina dan juga Sasha. Perwatakan ibu dalam drama ni ialah ibu merupakan seorang yang baik hati, yang lemah lembut. Woi, banyaknya makan anak ibu seorang ni. Nah, ambil lagi. Bagi makan sampai habis. Jangan bazir. Membazir tu kan malah syaitan. Tapi dalam suatu ketika apabila dia marah, dia akan marah anaknya apabila anaknya melakukan kesalahan. Apa kakak cakap? Berkira kakak jangan biadab dengan ibu dia. Sekian itu sahaja. Terima kasih. Just to make you feel alright. Oh, I just had to let you know you're. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira Atira binti Yusuf. Saya dari kelas PSMP Vietnam. Bagi drama Patung ini, saya mainkan peranan sebagai Patung Baik, di mana patung ini merupakan hadiah yang diberikan oleh Ibu Sasha kepada Sasha semasa Sasha berusia 6 tahun. Pada mulanya, Sasha sangat sayangkan patung ini dan Sasha selalu luangkan masa dengan patung ini. Tetapi apabila Sasha meningkat dewasa, patung ini semakin dipinggirkan. Dan disebabkan itu patung ini selalu sunyi sebab tuan dia tak main dengan dia. Kenapa tuan aku biarkan aku seorang-seorang? Kenapa dia tak nak main dengan aku? Mainlah dengan aku. Aku sunyi. Mana tuan aku pergi? Mainlah dengan aku. Walaupun Sasha selalu tak main dengan patung ni, tetapi patung ni sangat sayangkan Sasha dan anggap Sasha adalah tuan terbaik yang pernah dia ada. Sehingga satu hari ini, Sasha mimpi didatangi oleh patung-patung jahat yang cuba untuk membunuh dan mencederakan Sasha. Dan dalam mimpi itu, patung baik ini akan datang dan untuk cuba selamatkan Sasha. Dia akan bawa keluar Sasha daripada bilik gelap tu dan dia akan selamatkan Sasha supaya Sasha dapat pulang dengan selamat ke rumah. Lepas itu kita akan dapat lihat hubungan antara Sasha dan patung baik. Walaupun Sasha tidak lagi main dengan patung tersebut, namun disebabkan patung tu sangat sayangkan Sasha, dia sanggup datang ke dalam mimpi Sasha untuk selamatkan Sasha daripada sebarang bahaya. Baiklah, itu sahaja peranan patung baik dalam drama Patung. Jangan lupa nantikan drama Patung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luqman Umar Aziz bin Tarmizi. Dalam drama bertajuk Patung ini, saya memegang watak sebagai patung jahat. Aku nak bunuh kau. Aku nak bunuh kau. Aku nak bunuh kau. Fake friends to me, make my mood go south like Tennessee. Make the food come out. Hai, Assalamualaikum. Saya Atika Kurato binti Ibrahim. Dalam drama ini, saya memegang watak sebagai patung jahat yang kedua. Okey, patung jahat yang kedua ni merupakan patung kepada Fina. Patung kesayangan Fina yang dibeli oleh ibunya
Akan tetapi Sasha, kakak kepada Fina, berasa cemburu apabila ibunya membelikan patung baharu untuk adiknya. Oleh itu, Sasha ni dia berniat jahat. Dia koyakkan, dia rosakkan, dia conteng patung ni. Kemudian patung ni muncul dalam mimpi Sasha, kakak kepada Fina ni. Patung ni muncul menjadi patung yang jahat dan ingin merosakkan, mengoyakkan dan membuat perkara yang sama seperti mana Sasha buat kepada patung tu. Sasha, kenapa kau buat aku macam ni? Sasha, Sasha, kau nak pergi mana tu? Melalui watak ini, saya perlu mendalami watak patung jahat yang sangat menakutkan dan membuat ekspresi muka yang menggerunkan agar penonton dapat rasa takut, dapat menimbulkan rasa takut dalam diri penonton. Itu saja.